Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi izin untuk bertemu lagi kita dengan Ustaz Rahim dalam slot pembelajaran Ustaz. Insya-Allah hari ini Ustaz nak ajar ataupun kongsi satu tajuk baru Jom kita tengok apa yang nak belajar hari ni. Okey. Hari ni Ustaz nak ajar pendidikan Islam tahun 4 bab sirah Kita nak belajar satu tajuk sirah iaitu kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 146 hingga 153. Jom kita tengok apa yang kita nak belajar tajuk ni. Okey. Dalam buku teks nanti dia akan ada macam nilah. Ini gambar depan buku teks unit 2 kebijaksanaan Nabi Muhammad. Kita nak tengok apa yang bijaksana Nabi Muhammad itu. Baik. Ustaz nak baca, anak-anak boleh tengok. Okey. Dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Kedua, kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara. Bijaksana. Okey. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu fatona, Ustazah? Okey, ada benda apa kita nak belajar ni? Fatona. Kita tahu. Okey, nombor 3. Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan fatona? Okey, fatona tu apa? Benda baru ni Okey, ini Ustazah dia jawab apa? Fatona bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Okey, fatona kita dengar jumpa perkataan fatona bermaksud bijaksana. Okey, tengok sahabat dalam bahasa Melayu. Fatona ia bermaksud fatona bermaksud bijaksana, berakal budi. Bijaksana maksudnya cerdik, pintar. Nabi Muhammad sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan, dalam hidup dan juga dakwah. Nanti kita akan tengok apa yang bijaksana Nabi dalam kehidupan dia dan juga dalam dakwah dia. Kita tengok. Keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad ini adalah contoh-contoh kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup baginda. Tengok. Pertama. Apa yang bijaksana? Contoh yang pertama. Keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad. Pertama, peristiwa apa? Peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad. Kita baca. Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Satu masa ada berlaku peristiwa Hajarul Aswad tu jatuh daripada tempat dia. Jadi orang Arab ini berebut nak letak nak bertelingkah nak tengok siapa kabilah mana yang ada kuasa nak letak Hajarul Aswad di bucu Kaabah tu. Jadi orang Arab ni, kabilah Arab ni suka bergaduh-gaduh. Dia nak tengok suku mana. Nanti Ustaz tu akan tunjuk lagi lah. Okey. Jadi Nabi bijak buat apa? Nabi bijak mencari penyelesaian iaitu letak Hajarul Aswad itu di setiap bucu kain besar. Jadi setiap kabilah tu pegang bucu. Jadi semua orang memegang dan meletakkan Hajarul Aswad serentak. Jadi tidak ada kabilah mana yang terpinggir. Tengok. Apa dia teladan yang kita boleh dapat daripada peristiwa tadi? Nabi Muhammad SAW menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Nabi ni cerdik supaya tidak berlaku permusuhan. Nabi ambil penyelesaian. Semua orang memegang pegang sama. Jadi adil lah. Semua orang rasa kabilah dia ni ada juga tempat untuk meletakkan Hajarul Aswad. Okey. Permusuhan berusaha mendamaikan persengketaan. Okey, tak masalah. Kita tengok. Ini yang Ustaz cerita tadi pasal. Ini cerita Indonesia, tak apa kita dengar je. Itu Ustaz translate kan. Pada saat pemugaran Ka'bah, 4 kabilah Quraisy bertikai. Mereka berselisih menentukan kabilah mana yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Okay, ini Hajarul Aswad ni jatuh lah. Jadi nak letak balik tempat ni. Tiap kabilah merasa lebih mulia dan lebih berhak melakukan seremoni bergengsi ini. Tak kunjung disepakati 4 kabilah ini nyaris bentrok. Jadi setiap kabilah ni dia suka gaduh-gaduh.
kabilah Arab suka menunjukkan kuasa dia. Nak gaduh. Tak nak gaduh. Angkat senjata. Muhammad Muda kembali menunjukkan kepiawannya dalam mendamaikan pertikaian. Muhammad menawarkan solusi cerdas. Beliau melepas sorban dan menghamparkannya di tanah. Kemudian Ni Nabi letak kain sorban dia, hampa tanah, letak batu ni. Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas hamparan sorban, lalu mempersilahkan para tokoh kabilah di Mekah untuk memegang ujung sorban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Okey. Jadi setiap ketua kabilah ni memegang kain sorban yang Nabi letak tu untuk meletakkan balik. Ke tempatnya semula. Sebuah win-win solution yang cerdas dan damai. Mendamaikan juga adalah salah satu bentuk sodako, seperti sabda Nabi dalam hadis yang diterima oleh Abu Hurairah ini. Okey, sampai situ. Jadi faham Nabi letak kain sorban Nabi. Jadi tak ada gaduh-gaduh dah. Okey, seterusnya. Kebijaksanaan Nabi yang seterusnya ialah peristiwa hijrah. Strategi berhijrah Nabi Muhammad. Ingat kita ingat macam mana cara kisah Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi guna strategi, bijak Nabi. Ustaz bacakan kat sini. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa. Masa hijrah tu dia tak guna jalan yang biasa orang lalu. Sebab apa? Yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqah, seorang yang bukan beragama Islam. Nabi masa nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak guna jalan biasa. Sebab kalau dia guna jalan biasa, senang musuh kejar. Jadi Nabi ni cari upah seorang yang bukan Islam untuk jadi pemandu arah. Nabi tunjuk jalan yang lain supaya musuh ni tak nak kejar. Cerdik Nabi ni. Okay, baik. Jom, sekejap saya tunjuk lagi. Teladan apa? Nabi Muhammad berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Okay. Rumusan merancangkan sesuatu dengan teliti sebelum melakukan perkara dan pekerjaan dan tugas. Nabi ni rancang. Nak hijrah tu bukan kerja yang mudah. Okay, zaman dahulu dah lepas pasir apa semua. Bukan zaman sekarang. Naik kapal terbang ke kereta je. Jom, saya tunjuk cerita. Okey, ini cerita dia. Jom tengok. Nabi Muhammad SAW tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian, bila malam semakin larut, Nabi Muhammad SAW berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Yang bergerak ni seolah Nabi lah. Dia tak boleh tunjuk gambar kan. Jadi ni bukan Nabi. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Makkah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. Ni dah pagi dah. Kamu semua di sini menunggu Muhammad. Aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. itu mustahil. Mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat cari dia. Pergi!
sini. Ke pergunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Nabi dalam gua tu. Bantuan Allah macam mana laba-laba buat sarang di gua tempat Nabi sembunyi. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Okey. Ini kisah hijrah. Banyak lagi perkara-perkara yang menarik atau yang dirancang oleh Nabi semasa hijrah ni. Macam mana Nabi upah, Nabi suruh seorang yang untuk tutup bekas-bekas unta Nabi. Siapa yang hantar makanan, adik-adik boleh tengok, boleh kaji, cari balik kisah-kisah hijrah Nabi. Okay, yang kedua, kebijaksanaan Nabi ketika hijrah. Ya, tengok yang ketiga pula. Okey, ketiga, Nabi mempersaudarakan kaum Aus dan kaum Khuzra'. Ada dua kaum Ansar ni, ada dua kaum di Madinah. Setelah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni dari Mekah. Mekah, Ustaz tulis. Dia Mekah. Mekah. Oh, tulisan Ustaz tak cantik. Okey. Muhajirin ni yang ikut yang hijrah daripada Mekah. Ansar ni pula, mereka ni, orang Khuzra' ni. Jadi, ni orang yang Madinah. Mereka memang asal Madinah. Madinatun ataupun Yathrib. Nama asalnya. Tindakan Nabi Muhammad itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Nabi bila orang Islam kuat di Madinah, jadi orang musuh takut. Jom kita tengok lagi. Apa peristiwa persaudaraan ni. Kita tengok Ustaz buat satu video. Okay, teladan ni apa? Nabi Muhammad mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Ustaz tunjuk satu video ni nampak. Sebelum Islam datang, suku Aus dan suku Khazraj di Yathrib adalah bersaudara. Namun konflik menyuburkan kebencian dan permusuhan di antara keduanya. Perang saudara berlangsung lama. Namun, keadaan itu berubah ketika orang Khazraj datang ke Mekah dan menerima dakwah Rasulullah. Mus'ab bin Umair lalu diutus oleh Rasulullah untuk mendakwahkan Islam ke kota Yathrib. Hingga pemimpinnya, Sa'ad bin Mu'adz menerima Islam beserta seluruh penduduknya dan melupakan permusuhan yang pernah terjadi di antara mereka. Ketika Rasulullah bersama kaum Muhajirin hijrah ke kota Yathrib, Rasulullah dengan mudah mempersaudarakan mereka sebagai kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dari Mekah. Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, tak saling mengenal, tak saling berhubungan apapun sebelumnya, namun persaudaraan mereka begitu kuat dan tulus, dikarenakan satu, yaitu akidah Islam. Okey, kita tengok macam mana Nabi telah mempersaudarakan Aus, Khuzra' dan juga Muhajirin. Okey, jadi Islam akan kuat. Okey, yang ketiga dah. Seterusnya kita tengok kebijaksanaan Nabi yang keempat. Okay, empat, Nabi buat apa empat? Membentuk piagam Madinah. Oh, piagam tu apa Ustaz? Ni, piagam ni contoh ni, perjanjian. Ada perjanjian Nabi buat dengan orang-orang Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi mewujudkan piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Nabi buat satu buku peraturan, perjanjian. Nama dia Piagam Madinah. Ada benda-benda piagam Madinah ni dalam tu, ada benda-benda yang boleh buat, tak boleh buat. Nanti ada tajuk khusus untuk piagam Madinah. Seterusnya, teladan apa? Nabi Muhammad menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Nabi adalah orang yang pertama membuat satu buku undang-undang peraturan. Macam peraturan negara lah. Undang-undang negara. Apa boleh buat, apa tak boleh buat. Jadi, orang Islam akan jadi wajib ikut piagam itu ataupun peraturan itu. Jadi negara Islam Madinah akan jadi harmoni dan
makin lama makin hebat. Seterusnya, Ustaz buat satu video kat ni. Okey, ni baru nampak. Dengan Piagam Madinah, Nabi menyatukan Muslim dan non-Muslim. Sahabat milenial, setelah hijrah ke Yathrib yang kemudian bernama Madinah, Muhammad tidak hanya menjadi seorang rasul, melainkan juga pemimpin politik. Nabi berhasil menyatukan warga Madinah. Okey, di Madinah ni ada juga orang Yahudi, ada orang Islam. Jadi Nabi kena buat satu peraturan supaya semua orang ni duduk dalam aman. Yang terdiri dari kabilah, suku, dan agama yang berbeda di bawah Piagam Madinah. Sejarawan modern mencatat Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama dalam sejarah politik. Okey. Dalam sejarah Piagam Madinah itu adalah perlembagaan pertama. Nabi ni bijaksana. Seterusnya, yang terakhir sekali, ini berkaitan dengan hidup Nabi. Nabi adalah usahawan yang unggul. Kita pernah dengar kan kisah Nabi ni berniaga. Okey, kita baca. Rasulullah SAW merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Kan? Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperolehi keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Nabi ni dulu kerja meniaga barang-barang Siti Khadijah. Nabi ni mengamalkan prinsip-prinsip yang baik, hebat, untung banyak. Jadi, lama-kelamaan, Siti Khadijah binat dengan Nabi. Akhirnya, Siti Khadijah menjadi isteri Nabi. Kita tengok. Teladan apa? Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Nabi ni hebat berniaga. Okey. Sekian saja, dah selesai dah tajuk kita hari ni, iaitu apa? Fatanah, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Ada 5 contoh kebijaksanaan Nabi. Moga-moga ianya menjadi contoh dan teladan kepada kita semua. InsyaAllah. Jom jadi bijaksana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.